Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pengumuman terbaru yang amat luar biasa hebatnya menggembirakan untuk seluruh rakyat Malaysia. Perdana Menteri mengumumkan sebentar tadi, inilah yang dinantikan, inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Ketika ramai orang masih lagi ragu-ragu, adakah Perdana Menteri ini adalah Perdana Menteri yang dapat membantu rakyat, beliau membuktikan bahawa beliau adalah Perdana Menteri rakyat. Beliau boleh membuat keputusan yang dapat membantu rakyat di dalam kesusahan sekarang ini. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Tuan-tuan dan puan-puan, Perdana Menteri mengumumkan bantuan tunai dijenamakan menjadi sumbangan rahmah dan akan disalurkan bermula esok. Wow, ini seronok nih, bermula esok. Bantuan tunai untuk golongan B40 kini dijenamakan semula sebagai sumbangan tunai rahmah atau STR dan akan disalurkan secara berperingkat bermula esok. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, program bantuan tunai itu dinamakan sebagai Bantuan Keluarga Malaysia BKM pada pentadbiran lalu akan terus ditambah baik. Katanya, saya telah memutuskan supaya STR fasa 1 untuk golongan B40 diawalkan pada Januari berbanding perancangan awal pada Mac bagi meringankan beban sara hidup rakyat, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Dia berkata demikian dan mengumumkan bahawa pembayaran fasa pertama melibatkan 8.7 juta rakyat bernilai 1.67 juta dan akan dimasukkan ke dalam akaun bank penerima yang berdaftar di pelangkalan data STR. Katanya penerima yang tinggal di kawasan pedalaman, termasuklah di Sabah dan Sarawak, sama ada memiliki akaun bank atau tidak, akan turut menerima bantuan itu esok, katanya lagi. Katanya kerajaan perpaduan menekankan pendekatan rahmah dengan membela nasib rakyat susah, terutamanya golongan rentan dan mudah terjejas. Selaras dengan itu, katanya, kerajaan telah pun memperkenalkan konsep payung rahmah sebagai induk kepada inisiatif-inisiatif membantu golongan kurang berkemampuan dalam menempani cabaran kos sara hidup pada ketika ini, katanya. Kenyataan itu juga menjelaskan penerima yang tiada akaun bank boleh mendapatkan bantuan tunai di mana-mana cawangan bank simpanan nasional. Semakan status pembayaran akan mulai dibuka pada 17 Januari 2023 dan maklumat lanjut boleh dirujuk dalam soalan lazim atau FAQ di portal rasmi STR melalui bantuantunai.hasil.gov.my. Inilah yang membuat saya lebih kagum lagi dengan Perdana Menteri kita yang dicintai, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana beliau bukan sahaja meneruskan pemberian, malah menambah baik lagi STR itu dengan mempercepatkan lagi. Bukan pada bulan Mac tetapi pada bulan Januari. Ini bermakna beliau sangat-sangat faham, mengetahui keadaan rakyat. Beliau tahu apa yang rakyat perlukan sekarang. Inilah Perdana Menteri yang kita tunggu-tunggu selama ini. Walau bagaimanapun, antara bantuan yang masih lagi dinantikan oleh rakyat keputusannya ialah pengeluaran khas KWSP yang diminta, yang dirayu oleh rakyat yang perlu sangat, sehingga RM30,000. Kita berharap Perdana Menteri dapat mempertimbangkan permintaan rakyat ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekali lagi PAS diheret ke mahkamah kerana didakwa memfitnah sekali lagi. Kesian juga saya kepada parti PAS ini. Sikit-sikit kena bawa pergi mahkamah, sikit-sikit kena dakwa kerana memfitnah. Dan kali ini pula seorang lagi ulama juga
seorang yang memang arif dengan agama mengheret PAS ke mahkamah. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum tekan butang subscribe, tolong tekan butang subscribe kerana ianya percuma. Dan bagi yang ingin join member, dipersilakan kerana kita mengalu-alukan anda semua. Dan bermula pada minggu ini, kita akan hubungi orang-orang ataupun member-member yang terpilih untuk kita minta alamat untuk kita hantarkan goodies, souvenir, t-shirt, topi, keychain, stiker, banyak lagi. Kerana didakwa menyokong LGBT, Mujahid membuat keputusan untuk mengheret PAS ke mahkamah. Apa sudah jadi dengan PAS ni? Balik-balik kena heret pergi mahkamah. Kesian juga saya. Naib Presiden Amanah iaitu Mujahid Yusof telah memfailkan saman fitnah terhadap PAS berhubung dakwaan bekas Menteri Agama itu telah menyokong golongan LGBT. Iaitu lesbian, gay, bisexuals dan transgender. Peguam Mujahid mengesahkan saman itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Telah memfailkan writ saman itu di Kuala Lumpur, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Disember pada tahun yang lalu. Tindakan sivil itu berkaitan dengan satu hantaran daripada Facebook pada 16 Oktober yang lalu yang merujuk ketika dia menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal agama ketika pentadbiran Pakatan Harapan sebelum ini. Menurut kertas kausa yang dilihat oleh Malaysia kini, plaintiff iaitu Mujahid telah menamakan Taqiyuddin Hasan selaku Setiausaha Agung PAS sebagai defendant pertama. Dalam pernyataan tuntutannya itu, dia mendakwa Taqiyuddin atau PAS dengan niat yang jahat memuat naik hantaran untuk menjejaskan maruahnya. Dia mendakwa hantaran itu telah memfitnahnya kerana dia tidak pernah menyuarakan sebarang sokongan berkaitan golongan LGBT. Menurutnya, ketika menjadi menteri, dia tidak pernah menghalang pihak berkuasa daripada mengambil tindakan terhadap aktivis LGBT atau di kalangan yang terlibat dalam kegiatan LGBT. Menerusi writ saman yang difailkan itu, dia memohon supaya mahkamah untuk mengarahkan Taqiyuddin atau PAS membuat permohonan maaf secara terbuka dan disiarkan dalam akhbar harian bahasa Malaysia serta laman Facebook parti itu dalam tempoh 14 hari selepas mahkamah membuat keputusan. Dia juga memohon mahkamah untuk mengarahkan mereka untuk memadamkan kenyataan yang didakwa fitnah itu serta gambarnya dalam hantaran Facebook itu, serta mengeluarkan injuksi untuk menghalang mereka daripada mengulangi kenyataan tersebut. Dia juga menuntut ganti rugi am, teladan dan teruk, kos kadar faedah tahunan 5% daripada pempasan bermula tarik keputusan sehingga bayaran penuh dibuat, serta relief-relief lain yang dirasakan wajar oleh mahkamah. Ketika dihubungi oleh Malaysia kini, peguam Mujahid iaitu Nur Azmir Zakaria telah mengesahkan pengurusan kes bagi saman itu akan dibuat di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur esok. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kita jaga kita, Malaysia kita punya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.